الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang saya hormati barisan tahlilan puasa dan petugas Masjid Al-Kausar yang hadir pada malam ini. Hadir ustaz-ustaz, tuan haji, puan hajah, saudara-saudari, sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita kembali menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat pertemuan pada malam ini. Setelah hampir 3 minggu lebih saya tidak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala berikan kesempatan, Allah berikan kekuatan dan kesihatan kepada kita semua untuk dapat hadir dan sama-sama mengimarahkan program ilmu di masjid kita ini, insya-Allah. Dan saya memohon keikhlasan hati daripada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk mendoakan salah seorang daripada ahli jemaah umrah saya yang sehingga sekarang ini masih belum dibenarkan pulang ke tanah air. Dia sampai di Madinah, beliau sakit yang menyebabkan beliau terpaksa dimasukkan ke wad dan menjalani ICU di sana, sehingga saya balik pun beliau masih belum keluar daripada wad itu ke wad biasa. Jadi mohon doa daripada tuan-tuan dan mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menunaikan ibadah umrah dengan sesegera yang mungkin dan dapat kembali ke tanah air dan bertemu dengan sanak saudara selepas daripada itu, insya-Allah. Jadi suara saya pun masih belum clear lagi. Jadi insya-Allah kita akan sambung sikit-sikit perbincangan kita berhubung dengan faraid ini. Baik hadirin yang dimuliakan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan perbincangan faraid kita ini. Setelah kita meneliti di dalam beberapa kesempatan yang lepas betapa cantik dan indahnya Allah Subhanahu wa taala mengatur, menyusun dan menetapkan beberapa ketetapan serta formula berhubung dengan sistem pengagihan ataupun sistem pewarisan harta pusaka ini. Diatur dengan beberapa ketetapan. Antaranya sebagai contoh, siapa yang sepatutnya dan selayaknya menerima bahagian harta pusaka ini. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tadi layak dan diterima untuk memiliki suatu harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan sebenarnya tuan-tuan, cerita tentang pengagihan harta pusaka ini bukan saja berlaku di zaman Nabi SAW, tapi ia merupakan suatu sistem
yang telah berlaku sebelum daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sebelum itu, di zaman jahiliyah, di zaman orang Arab, sebelum menerima berita kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun telah berlaku sistem pewarisan harta pusaka, tetapi jauh daripada keindahan Islam, jauh daripada ruh Islam yang memberikan keadilan dan memberikan kesamarataan kepada semua pihak yang sepatutnya layak menerima harta pusaka tersebut. Tapi sebelum daripada Nabi memperincikan tentang sistem agihan harta pusaka ini, masyarakat Arab sebelum daripada itu berhadapan dengan suatu ketetapan sistem yang terpaksa mereka terima berdasarkan sistem Arab jahiliyah. Dalam sejarah, orang Arab jahiliyah menetapkan ada 3 faktor yang membolehkan seseorang itu mewarisi harta pusaka. Di sebelum era kenabian, sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, suasana ini dah ada. Cuma sistem mereka itu tidak adil, berlaku kezaliman dan hanya memenangkan pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, syarat utama untuk memastikan seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka ialah dia mesti seorang ar-rijal, seorang lelaki dewasa. Ini syarat zaman jahiliyah. Mau kata perempuan, mau kata kanak-kanak, wanita, uzur dan sebagainya, yang ini ternafi daripada awal lagi. Tak kiralah kau ni adik-beradik ke, keluarga terdekat ke, abang adik ke apa ke, asal namanya lelaki. Kalau dalam family tu yang ada adik-beradik lelaki dan perempuan, yang lelaki saja dapat, yang perempuan gigit jari. Tak dapat. Ini sistem Arab jahiliyah. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka mengatakan sama mereka, macam mana kami nak wariskan harta pusaka kami kepada satu golongan yang nak jaga harta tu pun tak boleh. Dia berhujah secara rasional begitu. Arab jahiliyah, dia berperang, dia bergaduh sesama sendiri, angkat senjata, berbunuhan sesama sendiri. Mana yang tak puas hati dan sebagainya, dia terus lancarkan, isytiharkan perang dan berlaku pembunuhan sesama mereka. Jadi mereka cakap, adakah patut kami berikan harta kami, harta warisan kami ini, kepada orang yang tak tahu menunggang kuda? Dirujuk pada siapa? Dirujuk pada golongan wanita. Dan tak tahu nak tetap pedang pun tak tahu. Macam mana kami nak bagi harta pusaka ni pada dia orang? Dia orang nak jaga keselamatan diri dia orang pun tak boleh, tambah pula kita nak bagi harta kepada mereka. Oh no, dia bilang. Maka harta pusaka hanya diwarisi oleh golongan lelaki sahaja. Ini ketidakadilan yang berlaku saat ini. Adik-beradik perempuan, walau ramai macam mana sekalipun, mereka tak boleh kata apa. Sebab ini suatu ketetapan adat jahiliyah yang diwarisi sejak zaman ke zaman. Datang Nabi Muhammad SAW menetapkan atas nama keturunan, selagi mana mereka ni anak, adik-beradik, anak yang lahir daripada pernikahan yang sah antara si mati dan ibunya, mereka mendapat bahagian tertentu. Lirrijal mendapat 2 bahagian, dan juga bagi perempuan mendapat 1 bahagian. Ini datang Islam mengindahkan lagi perkara yang tidak baik yang berlaku sebelum daripada itu. Yang kedua tuan-tuan, zaman Arab jahiliyah, mereka mewarisi harta dengan disebutkan sebagai al-hilz, ataupun dengan sumpah setia. Sumpah setia ni macam mana? Ikatan janji antara 2 orang lelaki yang tak ada hubungan adik-beradik. Ikatan janji setia antara 2 orang yang tidak punya hubungan kerabat. Tapi 2 ni mungkin atas dasar bisnes barangkali, mungkin atas dasar terhutang budi, mungkin atas dasar kawan tu kaya, dia kaya sama kaya, buat satu ikatan janji setia.
dengan cara bersumpah mereka melafazkan darahmu, darahku, darahmu juga. Itu setiap orang Arab. Ya, kamu mewarisiku dan aku akan mewarisi kamu. Kamu tolong aku akan tolong kamu. Itu antara bentuk-bentuk janji sumpah setia doa. Bila dah jadi begitu tuan-tuan, walaupun asal bukan adik-beradik, tak ada langsung hubungan kerabat adik keluarga, tapi bila dah berjanji bersetia begitu, ikat satu kesefahaman antara mereka, mereka bersetuju bila mati salah satu daripada keluarga mereka ini, maka ketika itu harta tadi akan pindah pergi kepada keluarga yang mengikat janji setia kepada dia. Itu adalah Islam menafikan. Bila lahir agama Islam, syariat faraid disempurnakan oleh Nabi SAW. Nabi kata tak bolehlah buat macam tu. Sebab pada setiap harta yang ditinggalkan oleh seseorang, hakum maklum, di sana ada hak-hak yang mesti diberikan kepada adik-beradik terlebih dahulu. Kenapa nak utamakan orang lain yang tak nak kena mengenal kaum kerabat dengan kita, sedangkan adik-beradik yang ditinggalkan ini mesti lebih utama diberikan kebaikan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi kongsikan kepada kita sebuah kisah. Dia salah seorang sahabat Nabi yang kaya, yang beranak. Dalam keadaan dia sakit tenat, dalam keadaan dia sakit teruk, dia hanya ada anak perempuan satu. Kemudian Nabi datang ziarah dia daripada Madinah. Nabi datang pergi Mekah. Nabi jumpa dia dalam keadaan sahabat ni tenat, sakit teruk. Nabi tengok dia, Nabi kata, mungkin ajal dia ni tak lama dah. Berceritalah dua orang sahabat ni yang dah lama tak bertemu. Wahai Rasulullah, kau tengok aku pun dalam keadaan yang mungkin tak lama lagi akan dijemput oleh Allah. Dan kau pun kenal aku ya Rasulullah, aku orang yang agak berada di kota Mekah ni, tapi aku hanya ada anak satu orang. Boleh ke tidak ya Rasulullah, aku bercadang untuk berikan harta aku ini. Aku bercadang nak berikan harta aku ini, dia cadang nak bagi banyak kepada orang miskin yang ada di kota Mekah. Nabi kata jangan. Boleh ke tidak aku nak bagi, mula-mula tu dia nak bagi setengah daripada harta dia. Nabi kata lebih baik kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia senang, dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Itu lebih baik kamu tinggalkan harta kamu daripada kamu biarkan keluarga kamu terpaksa minta sedekah, terpaksa menagih simpati daripada orang lain. Ini peringatan Rasulullah kepada kita selaku ketua keluarga. Tuan-tuan himpun harta sebagai sekarang ini, alhamdulillah, itu lebih baik tuan-tuan wariskan harta tersebut untuk anak-anak dan zuriat yang kita tinggalkan. Bila kita meninggal nanti, mereka dalam keadaan yang serba cukup. Itu lebih baik daripada kita tinggalkan mereka dalam keadaan terluka-luka, minta simpati, minta belas kasihan daripada orang sekeliling, terpaksa minta sedekah. Nabi kata lebih baik kamu tinggalkan mereka ada duit sikit. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, kena harta kita tu ada bahagian untuk mereka yang rapat hubungannya bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, di kalangan orang Arab zaman jahiliyah, mereka mewarisi harta pusaka itu dengan ikatan anak angkat ataupun at-tabanni. Di zaman itu, golongan lelaki pada ketika itu boleh mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Mereka menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapaknya yang sebenar. Perbuatan ini membolehkan mereka dan anak angkat mereka saling mempusakai antara satu sama lain. Ini trend yang berlaku di zaman jahiliyah. Tahu-tahu zaman sekarang berlaku juga perangai sedemikian.
Sedangkan Rasulullah SAW sudah melarang kita, melarang umatnya jangan tukar bin anak angkat daripada bapa kandung dia, jangan tukar pergi bin kita. Walaupun peristiwa itu pernah berlaku kepada Nabi. Nabi ambil satu orang anak angkat, Zaid bin Harisah. Ketika itu Nabi belah daripada kecil. Dan Zaid ni pun seronok duduk dengan Nabi. Sampai rapatnya hubungan Zaid dengan Rasulullah ni, orang Mekah panggil Zaid bin Muhammad. Dan orang tahu ini anak angkat Nabi. Kamcingnya dua buah anak ini sampai orang sebut Zaid bin Muhammad pada peringkat awal. Nabi pun tak kata apa, Zaid pun seronok sebab orang kata dia anak Nabi. Siapa tak rasa berbangga? Hinggalah turun ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab ayat 40 melarang mana-mana lelaki mengambil anak angkat, dia tukar bin bapa kandung budak tu pergi bin dia. Bahkan Al-Quran sebut ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapa-bapa mereka. So jangan dibuang. Habis itu Ustaz, sekarang di pendaftaran ada satu enactment, ada satu orang kena isi boleh tukar. Tuan-tuan, kalau ada pun undang-undang tersebut, jangan kita cari pasal dengan menempa murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kata tak boleh lah, jangan sibuk dah nak cari alasan sana sini. Boleh ambil, biar dia tahu kita ni bapa angkat dia, isteri kita sebagai mak angkat dia. Dia membesar di rumah kita, tak apa, jangan diubah bin dia. Bila tak ubah bin, dia akan kenal siapa diri dia. Pada peringkat awal dia akan tanya, kenapa bin aku lain ni pak? Bapa nama Luqman, tapi kenapa aku ni bin Zakaria? Dia tanya. Bila dia tanya, kita bagi tahu, jelaskan keadaan yang sebenar. Itu dituntut dalam agama. Jangan tukar bin dia tadi ni, tukar kepada nama dia. Sebab dia tetap anak kandung kepada bapa dia. Bila turun ayat tadi, maka Rasulullah tukar balik. Jangan panggil anak ini Zaid bin Muhammad, tapi panggillah dia dengan bapa kandungnya Zaid bin Harisah. Dan selepas daripada tu, orang pun tak panggil lagi Zaid dengan panggilan sedemikian. Zaman jahiliyah dulu, mana-mana anak angkat yang diubah nama bin dia kepada nama bapa angkat, anak angkat ini akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh bapa angkatnya. So itu 3 sistem. Yang pertama, sistem lelaki saja yang terima. Yang kedua, berlaku al-hilf, janji setia antara 2 orang, maka boleh mewarisi harta pusaka. Dan yang ketiga, at-tabanni, bin anak angkat, tukar bin anak angkat kepada bapa angkat, maka Arab jahiliyah dia dapat mewarisi harta pusaka. Datang Nabi SAW, tuan-tuan, akhirnya baginda ubah perkara-perkara tersebut dengan hanya memperuntukkan beberapa perkara sahaja sebagai asas untuk seseorang tadi menerima pusaka daripada keluarga dia. Yang telah kita tengok dalam beberapa kesempatan yang lepas, antaranya adalah ikatan perkahwinan. Kan? Ikatan perkahwinan, keturunan, itu syarat yang kedua. Ikatan perkahwinan ni pun, pernikahan ni pun tengok antara suami dan isteri tadi berlaku persetubuhan atau tidak. Seandainya berlaku satu kes perceraian sebelum persetubuhan, jika seorang lelaki nikah dengan seorang perempuan, nikah tapi belum sempat menyetubuhi pasangan tadi, cerai, maka harta lelaki tersebut tidak boleh diwarisi oleh perempuan tersebut, sebaik sahaja talak dilafazkan. Ini cerita kahwin, tapi jangan anggap semua perkahwinan tu melayakkan perempuan tadi dapat harta pusaka. Tidak, tengok keadaan. Contoh menikah satu orang, lelaki ni menikah dengan perempuan ni, seronoklah. Selesai majlis makan malam, bergambar fotografi apa semua, masuk dalam bilik, terjatuh pers daripada bini dia, tengok-tengok pesakit HIV positif.
Terkejut laki ni dengan doktor medical report itu, terkejut, maka dia lafazkan cerai terhadap bini tadi. Dia kata salah lah aku pilih bini. Nampak cantik rupanya HIV positif. Tak jadi. Dia kata kalau pun teruskan hubungan dengan perempuan yang dah sah positif ni dengan aku sekali HIV, aku ceraikan kamu. Tak sempat sentuh apa malam. Kan, sempat makan sama-sama, suap sana sini, minum air share satu straw, takat tu. Bila begitu tuan-tuan, bila berlaku perceraian, boleh ke tidak perempuan tadi nak tuntut harta suami yang menceraikannya? Tak boleh, sebab mereka tidak bersetubuh pun, tidak bersama pun sebelum daripada itu. Baik, kalaulah pula kes yang kedua dalam masalah pernikahan, berlaku perceraian selepas tubuh. Jika seorang suami ceraikan isterinya yang telah disetubuhi, kemudian laki tadi meninggal dunia, sedangkan isterinya masih dalam iddah, maka isterinya boleh mewarisi harta suaminya itu. Contoh, kes yang kedua ini, mereka menikmati malam perkahwinan mereka, bangun subuh pagi esok, selesai sembahyang, suami tadi belek-belek almari solat bini dia, tengok-tengok ada surat report kata bini dia sah HIV positif. Terkejut lelaki itu dengan surat tadi, terkejut bawa kepada heart attack, meninggal serta-merta. Meninggal. Malam dah subuh, pagi ini meninggal sebab terkejut dengan berita itu. Isteri masih dalam keadaan iddah, maka ketika itu tuan-tuan, isteri ini boleh mewarisi harta suami yang ditinggalkan. Okey? Kemudian dalam Islam juga memperuntukkan seseorang boleh mewarisi harta pusaka ini selain pada keturunan yang dulu. Yang pertama keturunan, yang kedua ikatan perkahwinan, yang ketiga menerusi orang yang memerdekakan hamba. Yang ini tak ada dalam situasi sekarang, tapi kita kongsikan untuk perbincangan ini. Contoh ya, seorang orang kaya ataupun istilahnya penghulu. Bila dia kaya, dia memiliki orang-orang yang bersifat hamba kepada dia. Okey? Hamba kepada dia. Jika tuan tadi ini memerdekakan hamba tersebut, dan selepas memerdekakan hamba tadi, hamba tersebut meninggal dunia, dan kebetulan pula hamba tu ada harta. Okey? Kebetulan pula hamba tadi ada harta. Harta tu tuan-tuan akan jadi milik siapa? Satu orang dia jadi bos, dia jadi sayyid, dia jadi penghulu dan memiliki 10 orang hamba lelaki, 10 orang hamba perempuan. Kaya lah dia. Okay. Kemudian oleh sebab banyak dah hamba dia, sebab bila jadi hamba, tanggungjawab kepada penghulu tadi untuk sediakan rumah, sediakan makan minum dan pakaian. Itu tanggungjawab. Selain itu kau tolong aku untuk urus kebun ke apa kan, tapi tanggungjawab sebagai penghulu kena sediakan keperluan hamba tadi. Dia pun rasa banyak sangat hamba yang dia urus, aku merdekakan kamulah wahai hambaku yang sini. Yang lama sikit dia merdekakan, tua dah dia tu pun. Tahu-tahu lepas saja dimerdekakan, hamba yang dimerdekakan tadi meninggal dunia. Kebetulan pula masa dia bekerja dengan sayyid ini, dengan penghulu ini, dia sempatlah kumpul harta sikit-sikit dengan tujuan aku nak guna duit ni nanti aku nak tebus diri aku nak bayar harga kemerdekaan aku. Duit dah kumpul lah, tahu-tahu tuan dia sendiri merdekakan dia. Duit ada di tangan. Bila dah selesai pengumian, keluarga kepada hamba dia beritahu kepada
penghulu dia, tuan, abang dulu ada simpan duit sikit. Macam mana dengan kedudukan duit tadi? Maka duit tadi, tuan-tuan, akan naik, akan dimiliki oleh tuan yang memerdekakan. Tuan yang memerdekakan dia akan menjadi pemilik kepada harta yang ditinggalkan oleh hamba dia. Ini pelik sikit. Situasi ini tak berlaku sekarang, tapi kalau berlaku, itulah penyelesaian Islam terhadap permasalahan. Orang timbulkan persoalan, kenapa tuan punya hamba yang dapat harta? Kenapa harta tadi tak turun kepada isteri ataupun anak kepada si mati yang merupakan asal seorang hamba yang dimerdekakan? Kenapa harta tu tak turun kepada keluarga? Kenapa harta tu naik kepada bos dia? Kan kita rasa pelik sikit, rasa janggal sikit. Tuan-tuan, dijawab oleh para ulama, kenapa harta tadi, harta yang asalnya dimiliki oleh hamba yang dimerdekakan oleh tuannya, kena ingat asal orang itu tadi adalah seorang hamba. Asal bila dia hamba, bos dia tadi, penghulu dia tadi telah memperuntukkan sekalian jumlah, sekalian harta untuk urus makan, untuk urus minum, pakaian dan kelengkapan hidup tadi. Bos dia dah guna duit untuk urus dan membiayai keperluan hidup. Maka layaklah bos dia tadi dapat imbalan daripada kematian dia. Satu. Yang kedua, ulama berhujah, hikmah kenapa harta ini naik balik kepada tuan adalah dengan sebab untuk menggalakkan penghulu-penghulu yang ada hamba ini, bagus kamu merdekakan hamba-hamba kamu. In case kalau dia mati pun kamu dapat harta dia. Ini solusi Islam untuk mengurangkan konsep perhambaan dalam dunia Islam. Sebab zaman Nabi menjadi Rasul, konsep hamba ni masih lagi berlaku. Sebab perhambaan ni diwarisi start daripada zaman Fir'aun lagi. Dah lama dah konsep hamba ni, dijual hamba dan sebagainya. Kemudian berlaku lagi peperangan, mana-mana yang ditawan oleh musuh jadi hamba. Lepas tu kalau dia dah jadi hamba, berkahwin pula sama-sama hamba, anak tadi akan jadi tangan hamba. Maka nak hilangkan perhambaan dalam dunia Islam ni suatu benda yang makan masa. Tapi syariat Islam membuka ruang untuk menutup pintu perhambaan tadi. Dengan cara macam mana? Nabi galakkan kepada para sahabat dia, kamu yang kaya-kaya dia bilang, siapa-siapa yang ada hamba, bebaskan hamba kamu, pahalanya banyak. Maka sahabat Nabi yang terpanggil, yang termotivasi dengan jalanan Nabi itu, dibebaskan hamba. Kemudian kita tengok juga dalam sistem-sistem compound ataupun kafarah, sesuatu kesalahan dalam Islam, nombor satu dia letak bebaskan hamba. Tujuan dia apa? Untuk mengurangkan hamba dalam masyarakat Islam. Begitu juga tadi dalam konsep itu, tuan-tuan digalakkan untuk bebaskan hamba. In case lah kalau bekas hamba kamu meninggal, dia ada harta, harta tadi tak pergi pada orang lain, harta kembali kepada kamu. Akhirnya sedikit demi sedikit konsep perhambaan itu terhapus di dunia ini. Walaupun hanya ada sebilangan kecil negara-negara di benua yang lain yang masih mengamalkan konsep perhambaan. Kemudian, kalau tadi dalam sistem jahiliyah menetapkan 3 cara, siapa yang layak dapat dan siapa yang tidak dapat. Tapi datang Islam, datang syariat yang dibawa oleh Nabi SAW menentukan siapakah yang tidak layak mewarisi harta. Siapakah yang tidak layak mewarisi harta pusaka. Yang pertama, yang tak layak mewarisi harta pusaka ialah hamba tadi. Anak kepada hamba, bini kepada hamba, dia tak boleh mewarisi harta pusaka. Walaupun bapa dia tadi simpan duit, walaupun lakinya tadi ada duit,
Sebab apa? Sebab dia tu hamba. Dia sendiri pun adalah harta yang dimiliki oleh Tuhan. Hamba-hamba ni harta. So bila dia tu pun sifatnya sebagai harta, dia pula ada harta, harta tu akan balik kepada pemilik harta tadi. Siapa? Majikan dia. Dia punya penghulu, dia punya bos. Satu. Yang kedua, orang yang tak layak menerima harta pusaka adalah orang yang terlibat dengan pembunuhan. Dia bunuh si mati. Dialah yang menyebabkan kematian. Dan kematian si mati, kebetulan pula si mati ada sejumlah harta pusaka yang banyak. Cek punya cek, buat siasatan polis, dialah punca kepada kematian si mati. Orang ni tak layak terima harta pusaka. Berdasarkan sabda Nabi, pembunuh tidak akan mendapat apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati. Sebab tu tuan-tuan, bila berlaku saja kematian, kecuali kalau kematian tu di hospital, yang ni saja tak kena report polis, kan? Tapi kalau kematian di rumah, kematian di mana-mana, selain daripada buat pengesahan kata dia mati, ambil surat hospital, kena buat surat polis pula kata dia meninggal. Dan setengah-setengah kes yang meragukan, pihak penyiasatan akan buat siasatan dulu. Kenapa beliau ni mati? Terlantar sakit lama. Adakah kematian dia itu dengan sebab sakit ataupun dengan sebab diracun sudah oleh keluarga? Tak. Penatang sudah kami jaga dia ni, taruh ubat lain lah pula. Dia buat apa? Dia buat bedah siasat dan sebagainya. Kan? Ada campur tangan polis di itu. Sebab apa? Nak pastikan. Kena pula yang meninggal ni memang pemegang harta, sejumlah aset yang cukup banyak. Dicemburui pula di kalangan ahli keluarganya. Bimbang-bimbang ada yang well plan untuk tamatkan riwayatnya supaya diorang boleh warisi harta pusaka dia. Tunggu tak mati-mati, tunggu tak mati-mati. Oh, yang orang lain pula yang meninggal, dia tu hidup lagi. Bila lihat betul nyawa beliau ni, akhirnya dia atur perjalanan yang menyebabkan kematian kepada si mati. Kalau betul-betul terbukti dia adalah perancang utama kepada kematian si mati, dia langsung tak boleh. Orang persoalkan juga, kenapa pembunuh tak boleh mewarisi harta? Dia pun anak juga kepada si mati. Dia pun adik-beradik kandung kepada si mati. Bahkan mungkin dia anak, dia bapa kepada si mati. Tuan-tuan, para ulama jawab, kalaulah orang yang membunuh bisa mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, alamatnya tuan-tuan, pembunuhan akan berleluasa dalam kehidupan kita. Yang kaya-kaya tak senang itu, anak sendiri boleh bunuh dia. Nampak? Kalau Islam tak halang, Islam tak buat suatu ketetapan yang bunuh tak layak mewarisi harta pusaka. Kalau tak ada ketetapan tu, ramai dah orang kaya yang mati. Mati bukan sebab apa? Anak dia yang bunuh, anak dia yang atur, sebab nak dapat harta pusaka dia. Tak boleh tunggu lama lah. Akhirnya dia buat satu tipu daya untuk mematikan bapa dia. Maka sebab itu, apa keadaan sekalipun, bersabar menerima keadaan yang berlaku. Jangan kokoh, jangan isti'jal. Man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Kan setengah orang dia tak boleh tunggu dah dia. Habis lagi duit aku berhabis untuk belanja ubat ni, tak mati-mati juga. Kan maka dia isti'jal, kokoh, atur untuk kematian kawan ni. Sepatutnya dia boleh mati secara semula jadi, tapi diatur, bunuh lebih awal, ditamatkan usia lebih awal. Kokoh ketika itu. Siapa-siapa yang kokoh, Nabi bilang, man ista'jala syai'an qabla awani, sebelum tempoh matang dia dah kokoh. Uqiba bihirmani, maka dia diharamkan untuk mendapat manfaat daripada perkara tadi. Cuba tunggu sekejap. Bila tunggu, adalah habuan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Okey.
Kemudian dalam syariat Islam juga menetapkan yang tak layak menerima harta pusaka ialah orang yang berlainan ataupun berbeza agama. Okey, yang berbeza agama, orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang bukan Islam. Bahkan Nabi sebut hadis daripada Usamah bin Zaid, Rasulullah bersabda, tidaklah orang Muslim itu mewarisi harta orang kafir, dan tidaklah orang kafir mewarisi harta orang Islam. Riwayat Imam Muslim. Satu orang asalnya bukan Islam, dia memeluk agama Islam, alhamdulillah, tinggalkan keluarga, tinggalkan kemewahan, harta benda. Disebabkan dia peluk Islam tu, tak lama kemudian mak bapak dia sakit, pak dia meninggal. Harta yang ditinggalkan oleh bapak dia, boleh ke tidak anak yang Islam ini dapat? Dalam hadis ini menyatakan tak boleh. Ustaz, rugilah dia. Kan bapaknya bilik bagi sedekah. Pemegang ataupun pemilik balak dan sebagainya contoh, sianlah dia. Sebab itu Islam tidak mengabaikan nasib golongan al-mu'allafati qulubihim ini. Orang yang dijinakkan hatinya, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam ni, Islam tak abaikan mereka. Mereka termasuk dalam asnaf yang layak terima zakat. Dia masuk dalam geng 8 orang. Al-mu'allafah, orang yang mu'allaf, orang yang dilembutkan hatinya untuk meluk Islam. Dalam tempoh 3 tahun. Setengah riwayat beritahu dalam tempoh 3 tahun dia boleh memegang title mu'allaf, saudara baru. Title mu'allaf ni boleh pegang selama 3 tahun. Pejabat zakat ambil 5 ke tak pasti saya ingat. Jadi bentuk khilaf di kalangan ulama, ada kata 3, ada kata 5 dan sebagainya. Tapi majoriti bilang 3 tahun. Maka dalam tempoh 3 tahun tu dia sendiri boleh bersalam dengan kita, maaf tuan, saya ni saudara baru, saya ni mu'allaf, nama sekian-sekian bin Abdullah contoh. Dia boleh declare dengan kita sebagai seorang mu'allaf, dan kita pun tahu dia sebagai mu'allaf. Tuan-tuan ada duit zakat ke apa-apa, daripada bagi pada orang lain, tuan-tuan kata bagus aku bagi pada dia ni, tengok dia ni pun dibuang sudah keluarganya, nak peduli sudah kebajikannya, habis rumah dia dan sebagainya, maka tuan-tuan bagi pada dia, dia layak terima atas kapasiti sebagai mu'allaf. Lebih daripada 3 tahun, hilanglah title tu. Jangan duduk mengaku lagi 10 tahun dah masuk Islam. Tahun 2004 dulu masuk Islam, jumpa lagi, Ustaz aku ni mu'allaf. Berapa tahun dah masuk Islam? 10 tahun dah. Tak boleh dah. Dia dekat 3 tahun. Dekat 3 tahun, tuan-tuan boleh isytiharkan dia sebagai mu'allaf. Sebab kalau nak kira begitu kan, banyak mu'allaf yang lagi hebat daripada kita sekarang. Tuan-tuan tengok Ustaz Farid Rabi Abdullah, dia peluk Islam berapa puluh tahun saja banding dengan kita, tapi jadi seorang tokoh ilmuwan yang hebat. Jadi hakim tajwid dalam, kita ingat dalam tilawah, musabaqah tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, kita jadi hakim. Dan kita perlu Islam daripada kecil lagi. Sir Nicholas Sylvester, salah seorang pendakwah yang sekarang dia asal orang KK, dulu ni diisytiharkan sebagai the soldier of Jesus. Dia tu di KK di Tambunan, bukan halang. Tapi jenis orang mencari kebaikan, akhirnya dia menerima hidayah Islam. Waktu dia belajar di salah sebuah universiti di Semenanjung, dia peluk Islam ketiga, dan sampai sekarang dia menjadi tokoh pendakwah. Jadi takkan orang yang macam ni kita nak anggap dia mu'allaf lagi. Dia lagi otai daripada kita. Dia boleh buat kompetitif religion lagi. Dia boleh baca Bible, dia boleh baca Quran. Dia boleh ambil petik ayat daripada situ banding dengan ayat daripada Bible. Kemahiran dan kepakaran kita tak setahap itu. Jadi mereka digelar sebagai mu'allaf dalam tempoh 3 tahun.
awal mereka peluk Islam, lepas daripada tu mereka pun sama level dengan kita sudah. Bahkan kadang-kadang level mereka lebih mengatasi kita. Jadi ini antara beberapa perkara yang disebutkan betapa Islam memurnikan kembali sistem pewarisan harta pusaka yang asalnya daripada masyarakat Arab Jahiliyah. Nabi cantikkan dengan beberapa ketetapan hukum yang dapat kita tengok akhirnya semua orang layak dan berhak menerima harta tadi. Dan kes yang terakhir, orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam. Seseorang yang murtad tidak berhak mewarisi pusaka pemilik harta yang beragama Islam. Seorang anak yang murtad, pak dia Islam, bila bapa dia meninggal, anak tadi tak boleh mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh bapa dia. Cuma ulama berbeza pandangan. Kalau yang murtad tu mati pula macam mana? Kan? Yang tadi pak dia Islam, anak murtad, bapa dia mati, anak ni boleh dapat ke tidak? Tak boleh. Sebab dia murtad keluar daripada Islam, pak dia masih Islam. Kes kedua, dia murtad, lepas tu dia murtad, lepas tu dia meninggal. Anak bini Islam. Macam mana dengan harta yang dia tinggalkan? Okey. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali berpendapat tidak boleh diwarisi. Anak bini yang Islam ni tak boleh ambil harta bapa yang murtad tadi. Jadi harta tu pergi ke mana? Harta tu akan dipindah ke Baitul Mal. Kalau kita wali pergi pusat zakat Sabah tu yang dekat belakang, dia akan pergi situ. Pusat zakat lah yang akan atur dan urus harta tadi. Terus tu pandangan. Sebab bila dia murtad, segala harta dia tadi sepatutnya akan, bila dah diberi tempoh untuk bertaubat, balik semula pada Islam, dia tak mau balik juga pada Islam, mau kekal juga dengan murtad dia, maka ketika itu mahkamah akan putuskan kata dia ni murtad, dan harta benda dia, semua aset yang dia miliki akan dirampas. Harta-harta dia akan disifat sebagai harta rampasan. Bila harta rampasan, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi kepada Baitul Mal. Itu pandangan daripada jumhur ulama. Hanya satu mazhab saja, mazhab Imam Abu Hanifah, yang berpendapat harta yang diperolehi sebelum beliau ni murtad, harta yang diperolehi sebelum murtad boleh dibahagikan secara faraid. Dia kata gitu. Mana-mana income yang si murtad ni dapat lepas daripada dia murtad, dia masih bekerja lagi, dia dapat income daripada pekerjaan dia ataupun dia bisnes, ada untung bisnes dia lagi, yang lepas daripada dia murtad sampai dia mati, yang ni tak boleh ambil. Mazhab Abu Hanifah jawab begitu pula. Tapi tiga mazhab tadi, asal saya kata murtad, tak kira harta yang dia dapat sebelum masa dia Islam ataupun selepas pada dia murtad, semua langsung tak boleh. Sebab itulah tuan-tuan, murtad ini merupakan satu jenayah yang Islam bantras habis-habisan. Sebab kesan dia, kalau ikut pandangan jumhur, yang sengsara siapa? Sengsara adalah anak beranak yang ditinggalkan oleh si mati. Anak beranak akan hidup dalam keadaan yang papa kedana. Sebab apa? Gara-gara suami dia murtad, harta tadi langsung tidak boleh diwarisi oleh ahli keluarga yang masih Islam. Maka sebab itu, perkara murtad ini merupakan suatu perkara yang menjadi keutamaan kepada pemerintah Islam untuk memastikan tidak ada di kalangan umat Islam yang terlibat di dalam jenayah murtad. Jadi sekiranya itu antara beberapa perkara yang telah kita bincangkan, dan insya-Allah dalam kesempatan yang minggu depan, jika tidak ada halangan, kita akan sambung dengan kategori waris. Dan insya-Allah saya akan guna buku Fiqh Manhaji jilid yang kelima itu, yang dah
miliki oleh pihak masjid. Kita akan guna buku tersebut dalam meneliti perkara-perkara yang berkait dengan kategori waris pula, insyaAllah. Jadi saya kira sekali itu tuan-tuan, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.